قال المصنف رحمكم الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Uraian yang ketiga daripada sifat-sifat Rasul. Uraian yang ketiga daripada sifat-sifat Rasul, tabligh artinya menyampaikan. Tengok, kalau musannaf rahimahullah. Wajib pada syarak. Balas itulah juga tiap-tiap sifat daripada sifat Allah Ta'ala yang kita bahas tu. Ada sifat yang wajib kita hurai mengetahui, pegang dalam hati, hurai satu persatu secara tafsili. Begitulah juga sifat Rasul pun. Alah, banyak sifat Rasul ni. Tapi yang wajib kita tahu ada 4 butir. Campur dengan 1 jadi 5 butir. Tapi harus. Tengok. Wajib pada syarak. Iaitu wajib pada hukum syarak, hukum Allah Ta'ala. Atas tiap-tiap mukallaf. Saya dah royak selagi dah. Tiap-tiap mukallaf kita lah, manusia dan jin, kafir dan Islam, yang ada akal, telinga dengar, mata nampak, sampai dakwah Islam. Orang tu dia panggil mukallaf. Maka dia menanggunglah hukum syarak Allah. Dia nak tak nak dah kira. Atas tiap-tiap mukallaf belajar sampai mengetahui. Jadi wajib mana? Wajib wasilah dia panggil. Iaitu wajib dengan jalan belajar tu. Kita kena belajar juga sifat-sifat Rasul. Tak belajar berdosa. Serta mengaku dalam hati. Kalau sifat sidik lah. Kalau sifat tabligh lah. Tiap-tiap satu sifat tu. Kena kita belajar sampai tahu. Lepas tu pegang dalam hati kita. Pegang secara putus. Tak boleh syak. Dengan tentu sungguh. Pegang kata apa? Sifat Rasul tu ada sungguh di Rasul. Sifat kita bahas ni. Di antaranya ni sifat tabligh. Bersifat dengan tabligh. Apa dia arti tabligh dalam bahasa Melayu? Iaitu menyampaikan. Royak belakang. Barang yang disuruh mereka itu dengan menyampaikan kepada makhluk. Jadi sifat Rasul ni Allah bersifat dia tengok. Sifat dia adalah menyampaikan. Lawan bagi sampaikan menyembunyi. Jadi akal kita tak boleh terima Rasul-Rasul sifat dia menyembunyikan barang yang Allah perintah sampai. Mana dalilnya? Dalilnya tengok apa kita dapat hari ni. Bukan payah mana? Dapat dah bab semayang. Dapat. Siapa wayak bab semayang? Tuhan. Nabi, Rasul. Nabi Muhammad wayak kita. Cara bab nikah kahwin wayak tak? Wayak. Tak daripada wali, saksi, ijak, kubur. Balah mana cerai, balah mana nafkah, bini. Semua wayak belakang. Wali pasik, wali tak pasik. Semua wayak belakang. Saksi balah mana, keadaan balah mana, nafkah. Semua dihajar belakang dalam bab kahwin. Bab muamalah wayak tak? Wayak. Jual beli, sewa, menyewa, pajak, gada, pinjam, meminjam. Rasul hajar tak? Hajar tak? Tu bukti dia. Tak nak payah mana? Nampak lagi. Tengok. Tu buktinya kita dapat dengan mudah faham. Bab siasah wayak tak? Wayak. Cara balah mana nak takbir negeri. Balah mana nak takbir masyarakat. Balah mana nak takbir umat. Melalui agama yang Allah hantar. Urusan dengan orang kafir belah mana. Kafir pula apa jenis. Urusan kamu dihajar tak? Cara beretah dihajar. Cara jinayah royak tak? Royak. Balah mana hukum-hukum jinayah. Hukuman yang kena macam mana. Ada yang jenis sebab. Ada yang kena bunuh. Ada yang kena pacung. Ada yang kena kurung. Dia panggil takzir. Royak tak? Royak. Tu sebab tu ada belakang lah Islam. Jadi nak royak tak? Ada lah buat ibadat. Ada. Ibadat kita nak buat ni. Puasa, haji. Semua hajar.
Cara belah mana umrah, hak mana sunat, hak mana wajib. Dia royak belakang tak? Dia royak belakang. Jadi bukti tak? Bukti bahawa Rasul bersifat menyampaikan. Nah, gitu. Dan tentu mereka itu tidak menyembunyi. Akal kita kata apa? Tak boleh terima sekali sifat Rasul ni menyembunyikan barang yang Allah perintah sampai. Gitu. Dan bahagian tabligh. Apa tabligh? 3. Jadi tabligh ni dia pecah 3. Bukan 3 kumpulan. Tabligh itu sendiri menyampaikan. Pertama iaitu wajib tabligh. Siapa dia? Rasul itulah. Rasul tu atas dia wajib dia menyampaikan semua. Menyampaikan mana? Barang yang disuruh akan mereka itu oleh Allah menyampaikan. Ada benda Allah kata, "Hei Muhammad, hei Nuh, hei Isa." Rasul-rasul lah. Hak ni musafir. Maka Rasul ni satu pun dia tak tinggal. Dia sampai habis. Banyak hal yang tadi lah. Bang ibadat munakah, hak muamalah, jinayah, siasah. Dia royak habis. Ada Nabi tusuk tak? Tak tusuk. Sebab apa? Sebab hak tu sifat dia Allah suruh sampai belakang. Jadi dia mau tanya tabligh bagi berapa? Bagi 3. Pertama suruh sampai belakang. Dia royak belakang. Dia royak bab ulama, royak tak? Royak. Hendaklah ikut ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi royak tak? Royak. Sebab Allah suruh sampai. Dia suruh kita ikut alim ulama. Quran royak pula innama yakhshallah min ibadihil ulama. Semuanya yang takut pada Allah daripada hamba-Nya oranglah orang alim. Hal yastawil ladzina ya'lamu wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Banyak tak? Quran royak tak? Nabi royak tak? Royak tak bab ulama? Royak. Jadi kita nak sabit kata mana kami tahu kena ikut ulama. Tak tu kalau bapa dia royak. Mari ni tak boleh ikut ulama. Tak boleh ikut apa Nabi royak. Dalam hadis berlambak-lambak Nabi royak. Jadi jangan duk kata tak royak lah. Sebab apa? Allah suruh royak. Tengok kemari mati dah. Nampak lagi saya pergi belah malam. Tak jumpa tengah hari. Yang malam saya pergi. Malam tu pucing jalan dah. Tu masuk kok ni kena klik kok ni. Tak boleh klik kok tu. Tengok orang mati mulia tuan-tuan. Hidup dunia apa? Hidup dunia orang mati supah. Tapi dia buat kerja agama. Allah tunjuk siap. Dalil dah tak? Ada dalil. Ramai orang mayak-mayak dia. Ma min rajulin muslimin yamut. Nabi kata. Nabi royak juga. Nabi royak kata dalil orang tu bahagia mati. Royak tak? Royak. Ma min rajulin muslimin yamut. Nabi kata. Dan tidaklah mati seseorang muslim Islam itu. Yaqumuna ala janazati arba'una rajulan. Yaqumu menyembayangkan ala janazati atas jenazahnya. Arba'una rajulan, 40 orang. Tu kalau 40 orang. Bukan masuk 40 orang cukup-cukup. Maknanya kalau 40 orang. Lebih jangan kira lah. Kalau 14,000 tak boleh kira lah. 40 orang nak disebut. Yaqumuna ala janazati arba'una rajulan. La yusyrikuna billahi syai'an. Yang 40 orang tu tidak syirik Allah. Orang baik-baik. Orang reti akidah. Orang baik-baik. Orang yang tak syirik Allah. Syafa'ahumullahu fiha. Apa dia? Mensyafaat oleh Allah Ta'ala padanya pada mayat tadi. Kalau 40 orang pun orang baik-baik. Nampak lagi? Orang beriman molek ni kata guru, tok syekh, tok wali, turun belakang. Ahli pekoh, ahli tesung. Hak kita tak tahu lagi siapa nak mayat-mayat kita. Demo bukti siap. Tengok Ustaz Fadino mati macam mana orang. Tapi hidup dia orang maki tak? Sehidup dia orang kata penunggang agama lah. Tapi dia royak ke masyarakat sejenis. Susah payah. Tengok Ustaz Fadil habis minyak tengah jalan. Ustaz Semi sebut kupang. Buh minyak botol. Tolak kereta.
Pada habis dia kerja pesarah dia. Tapi oleh kenapa? Kalau dia kerja pesarah dia boleh makan gaji saja. Tapi kau jadi pejuang dalam agama ni, masyarakat boleh ambil ilmu dia. Tegur kemungkaran boleh. Kalau kerja pesarah dia terikat dengan kerja dia. Maka ambil bidang bahagian dakwah masyarakat. Kena maki, kena sumpah. Hidup tak tentu kalau kata dengan orang, tapi mati dia Allah tunjuk. 20,000 orang. Ada Nabi sebut. Tengok tak wujud arwah, tak wujud salah itu juga. Allah. Apa orang tak kata, orang tak sumpah. Tengok tak wujud Aziz. Apa orang tak buat kerak video dia kata. Tak wujud Aziz sesak lah, macam-macam kata. Tapi mati dia macam mana? Tengok ustaz orang, apa orang tak kata dia. Tapi mati dia Allah. Tengok situ sudah. Kita nak maya-maya apa orang kita tak tulis. Nampak lagi. Takut hak mari kecing tak basuh. Mari tengok kita mayat geng kita. Nak boleh syafaat nak tak lama ini. Sebab tu hidup kena jadi molek dengan agama ni biar orang kata. Sebab apa? Dia tak macam panggil kenuri. Panggil kenuri memang ramai jemputan. Sila hadir ke rumah saya sekeluarga Ustaz Damri. Nampak lagi? Ustaz Zuki sila hadir rumah saya nak kenuri menikah seorang lagi. Contoh. Contoh betul tak? Ustaz Ki mesti pergi juga nak tengok siapa dia. Bukan nak tengok saja, nak tengok peras habis tu. Dia hajak habis geng ni betul tak? Ramainya. Sebab jemputan. Kita mati siapa jemput? Dia tengok. Dah, hati sendiri lagi. Bukan semua orang mati kita pergi. Dia ada hati juga. Allah tarik pergi. Tu ribu-ribu orang. Siapa ada upah? Tak ada siapa upah. Nak rakyat kata apa? Mulianya orang masa hidup. Dia tak macam jemput kenuri. Rumah aku fresh kabeh lah menjemput. Cuba mau mati sekejap tengok. Jangan dah heran lah. Kadang-kadang pangkat besar. Tapi mati orang semayang 2-30 orang. Ya, dah. Masa kenuri ramai orang kedarah. Menunjukkan tak apa. Demo dapat doa ramai. Allah hebatnya. Kita cemburu tengok. Doa Tuhan. Kalau aku mati, mau kena doa lah. Tapi mau mati dulu lah. Jangan aku mati dulu. Paling malah aku doa. Agak Ustaz Damri matilah. Jangan doa tak Al-Fatihah. Bacalah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pahala hadiah Fatihah kuning. Aku hadiah Ustaz Damri. Tapi dia mati lama lagi lah 70-80 lah. Jangan lama. Pahala. Ni dia pakai Al-Fatihah tu. Bukan tak boleh buat. Kena baca di mulut hadiah. Jika ada pahala bacaanku ini, aku hadiahkan kepada arwah si pulang. Macam Alhamdulillah. Atau baca kulullah Allah sama. Niat macam tu. Jika ada pahala adalah bacakan ini, aku hadiah pada si arwah. Tapi jangan doa mati lah. Banyak sikit lagi. Sayang musangking tak makan gini ni. Tengok kita. Pahala tuan-tuan. Cu cara dia. Ni pakai bila mati pakai wasai. Al-Fatihah. Awak tak lama. Baca Fatihah tu hadiah. Jika ada baca Quran boleh semuka ke. Baca 30 juzuk. Dengan jika ada pahala atas bacaanku ini, aku hadiahkan pada si arwah si fulan. Macam tu betul. Aku sebut si fulan lah, jangan contoh aku payah lah. Nanti dulu. Dosa banyak sangat. Tengok kita. Faham tak ni? Dia panggil hebat tak? Royak tak? Royak lah. Maka kita tu dah tahu dah. Nabi royak tak? Kalau orang dapat rahmat ni, orang bila mati dia orang 40 orang atau lebih kan? Tu lagi kita. Tu lah tu orang tak nak bahagia. Yang demo yang semayang tu tak syirik Allah. Terang lah. Guru, ustaz-ustaz kata. Syekh. Kita pun nak malu. Serban hijau, serban merah, kuning, biru semua dah. Serban tak ada ekor, hak ada ekor. Janggut jangan kira. Hak kita ni nak mari belah mana tak tahu. Ni mari kawan kita dengan jaket hitam, topi conggoh, seluar jing. Nampak lagi? Duk kerata tipak sagi. Mati dah kawan tu. Wah. Jeng kita. Kita duk di atas tu teruk cakap lah. Dia kerata tipak sagi. Tak ada susu-susu sikit lah. Main lah. Duk di basah tu. Kok nak naik baca doa kita? Tak. Geng kita belah tu lah. Betul tak? Jumpa geng hidup tu sebab tu kena kawan orang molek-molek. Tengok kita. Jadi nak royak hak tu.
Hak Nabi royak tu ada belakang. Bak ikut ulama, bak orang mulia mati, orang mulia tanda-tanda. Nabi sebutlah hadis belakang. Hak ni tanda dia. Tanda kata apa? Sebab apa? Sebab Allah suruh royak tu. Nabi royak. Ha. Dan mustahil tabligh. Ha. Apa dia? Mustahillah rasul-rasul itu menyampaikan. Apa dia? Pada barang yang dilarang akan mereka itu menyampaikan dia. Ada benda hak Allah kata jangan royak. Jadi tabligh ni banyak benda. Ada benda yang rasul-rasul royak habis. Macam tadi ya. Kisah-kisah rasul-rasul, kisah semua dia royak sebab Allah suruh royak. Ada benda Allah kata, hei Rasul, hei Muhammad, hei Isa. Contohlah. Jangan royak benda ni. Untuk umum. Hak ni Rasul tak royak. Satu hari sahabat ni duduk sembang-sembang. Sambil-sambil sembang di antaranya, biasalah bila sembang sama aku, ada yang gelak-gelak juga. Kita lawak mana. Rasulullah lalu, jika kamu mengetahui sebagaimana aku mengetahui, kamu banyak menangis dari ketawa. Hak tu Rasul tak royak. Sebab apa Rasul tak royak benda yang menangis tu? Sebab Allah royak, hak ni pun jangan royak. Ini untuk umumnya. Hak tu tabligh nombor 2. Jadi jangan kata Nabi ni menyembunyi dah. Hak tu sebab Allah suruh menyembunyi. Kalaulah Rasul royak tu, kita tak gelak asal. Ya, tak tanam sangking dah tak terkira. Tak makan kedai petani dah. Hak ni Rasul tak cerita. Maka tak makmur dunia ni. Apa cerita tak tahu. Kalau ada ustaz tu boleh royak, hak ni aku tu bohong lah. Sebab Rasul tak royak. Ada benda yang itu khas untuk Rasul saja. Maka Nabi kata, kalau kamu mengetahui sebagaimana aku mengetahui, kamu banyak menangis dari ketawa. Hak ni Allah royak ke untuk Rasul saja. Tak disuruh menyampai. Hak tadi muamalat munakah, hak kisah-kisah hak tersebut tadi ni, hak tu sebab apa Rasul sampai? Sebab sifat Rasul dia menyampai. Dia tak taruh sebutir pun. Nampak lagi dah. Kalau musannaf faham lah. Itu dipanggil tabligh nombor 2. Tetapi untuk Rasul saja. Dan yang harus, dia ada wajib, mustahil harus Rasul ni. Tabligh ni. 3 betul. Dan yang harus tabligh. Apa maksud harus tabligh? Atas Rasul tu lah, bukan atas kita. Bagi Rasul tu. Apa maksud harus? Boleh dia nak menyampai. Boleh tak mau menyampai. Jadi orang tanya tabligh bagi berapa? Bagi 3. Apa makna? Rasul ni menyampai belaka barang yang Allah beritahu sampai. Tak boleh terima dia tusuk. Nombor 2, Rasul tak menyampai pun walau sebutir. Sebab apa? Hak tu Allah tak boleh sampai. Hak tu pun dia tak tahu. Nombor 3, Allah kata ikut mung lah. Nak sampai boleh, tak mau sampai boleh. Ini tengok ni. Kena faham ni. Dan harus tabligh. Apa dia tu? Pada barang yang diberi pilih. Allah beri pilih ni. Beri pilih apa dia? Kepada Rasul. Akan mereka itu Rasul dengan menyampaikan dan menyembunyikan kepada makhluk. Ini bebas. Jadi Rasul nak sampai pun boleh. Tak mau sampai pun boleh. Ikut dia. Jadi Rasul sampai tak? Dia sampai juga. Tapi dia pilih saja. Rahsia apa? Rahsia orang munafik. Kita tak tahu. Okay. Di kota Madinah ada yang beriman. Ada orang kafir. Ada orang munafik. 3 cabang. Orang kafir terang, nampak terang. Orang munafik ni kelabu-kelala. Di luar Islam, di dalam munafik kafir. Ini munafik. Orang beriman, di luar beriman, dalam beriman. Ini payah ni. Jadi Rasul ni dia tak royak. Umat tak tahu. Allah royak ke dia, ikut mula. Hak ni mu nak royak boleh, tak nak royak boleh. Maka Rasulullah pilih royak kepada seorang sahabat. Nama dia Huzaifah ibn Yaman. Hai Huzaifah, Allah perintah ke aku suruh pilih. Nak royak boleh, tak royak boleh. Jadi dia pilih kat siapa? Pilih Huzaifah. Panggil Huzaifah, pemegang rahsia Nabi. Hai Huzaifah, kawan tu munafik. Hak tepi rumah tu munafik. Hak belakang tu munafik. Ini munafik. Dia tu habis orang munafik apa?
Jaga-jaga dia tu. Di luar ya Islam, di dalam menentang Islam. Hak tu dia royak kita tak? Kita tak tahu deh. Dia untuk apa dia? Untuk siapa? Untuk Huzaifah ibn Yaman. Tu tabligh nombor 3 harus. Kena faham bukan maksud dia tabligh royak belaka dah. Jadi mari zaman sahabat Nabi SAW, bila mana ada berlaku kematian orang Islam, dia mau tengok Huzaifah. Huzaifah tak pergi semayang-mayang. Sahih orang munafik. Jadi ada tak semayang-mayang atas orang Islam? Ada lah. Bisa jadi tak? Bisa jadi pun heran. Tanpa zaman Rasulullah. Ada. Huzaifah tak pergi semayang. Mari zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Osman jumpa dengan Huzaifah. Ya Huzaifah. Mu tengok aku ni. Munafik ke apa? Oh dia. Sayyidina Umar al-Khattab. Huzaifah kata, ya Amirul Mukminin takkan mu ni luar dalam semacam. Tu Sayyidina Umar. Kita nak macam tu lah. Balik luar kita suka Islam, di dalam hati kita sayang Islam. Jangan oleh luar Islam molek pakai yang sebut Islam. Dalam hati ni benar Islam naik, nak kena kerak. Orang mengaji, nak kena kacau. Orang royak ilmu Islam dapat nak kemas sikit, sakit hati. Kalau dengan kafir, sayang sangat. Ini orang munafik. Kita serenok kalau Islam naik. Apa lagi? Bercita-cita pula supaya mati pula. Sebelum nak mati ni nak tengok juga Islam meretah negara kita ni. Quran meretah. Mengikut Quran. Ada cita-cita. Tu orang beriman. Kena pasang cita-cita. Tak ada boleh tengok tak apa dah. Serenuknya hidup dengan tu orang beriman ni. Naik Islam pun. Di luar Islam payah apa? Lah hati ni. Aku naik Islam judi pun katuk. Aku nak menjudi payah. Kau duk katuk kelak dandu. Aku minat dandu. Jangan ni jangan. Jangan kita benci benda-benda maksiat ni. Suka tu dia panggil bukan orang munafik. Orang munafik tak. Di dalam. Di luar Islam. Di dalam tu minyak sangat dengan kafir ni. Ini orang munafik. Jadi rahsia orang munafik. Rasulullah pilih. Sebab apa? Allah kata boleh pilih. Nak pergi royak boleh. Tak royak boleh. Maka dia royak satu saja. Kepada seorang saja. Nama dia Huzaifah. Jadi tabligh bagi orang. Tabligh bagi 3. Allah Musannif rahimahullah. Gitu. Dan harus tabligh menyampaikan pada barang yang diberi pilih akan mereka itu Allah lah suruh pilih. Ke atas mereka itu Rasul dengan menyampaikan dan menyembunyikan kepada makhluk. Dan bahagian menyampaikan itu pun 3 juga. Jadi nak sampai pun 3. Iaitu wajib menyampaikan. Hak tadilah. Wajib menyampaikan. Pada barang yang dilarang akan mereka itu menyampaikan dia. Nampak lagi? Wajib menyembunyikan. Nampak lagi? Pada barang yang dilarang. Dia kena bukan menyampaikan tu. Wajib menyembunyikan. Pada barang yang dilarang akan mereka itu menyampaikan dia. Nampak lagi? Jadi barang yang Allah jarang suruh sembunyi, maka mustahillah dia mau menyampaikan. Nampak lagi? Wajib kena sembunyi. Bukan wajib menyampaikan tu. Ulat situ tulis menyembunyikan tu. Nampak lagi? Wajib menyembunyikan pada barang yang dilarang mereka itu menyampaikan dia. Maka dia mau wajib. Atau Rasul tak akan menyampaikan sekali-kali. Dan mustahil menyembunyi pula. Apa lagi? Tak boleh terima dia mau sembunyi pada barang yang disuruh menyampaikan. Tukar itu sikit. Apa lagi? Benda yang Allah suruh mereka sampai, Rasul tak akan sembunyi. Benda yang Allah Ta'ala suruh sembunyi, tak akan menyampaikan. Gitu deh. Faham tak deh? Kali sikit gitu ya. Jadi benda yang Allah kata, Muhammad, benda ni tak ada cerita. Mustahil lah dia cerita. Kalau cerita juga, hilang sifat amanah. Tak ada sifat amanah lah. Tajuk amanah tadi ni. Amanah Allah suruh sembunyi, maka tak terima akal menyampaikan. Amanah Allah suruh sampai, tak terima akal sekali pada akal kita, Rasulullah nak menyembunyi.
Jadi hak kita dapat semua tu kerana apa? Allah suruh perintah menyampaikan. Hak kita tak tahu ni, nampak lagi? Harus Nabi ayat tadi. Sebab Allah suruh menyembunyi. Dia kata. Dan harus menyembunyi. Boleh tak menyembunyi? Boleh. Kurusu tak oyak boleh. Pada barang yang diberi pilih mereka itu dengan menyembunyikan dia. Betul? Kau nak sembunyi salah tak? Tak salah lah. Kalau dia tak cerita lah rahsia orang munafik kat Huzaifah. Boleh tak? Boleh. Kenapa hang itulah? Bukan rasa wajib atas dia. Kalau dia menyampaikan dan menyampaikan dia, boleh juga menyampaikan. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan kepada Huzaifah, salah tak? Tak salah sebab harus. Ingat gitu. Jadi barang-barang apa hukum hakam yang dapat kita terima, ibadat kita, cara pergaulan kita, cara penutup aurat kita, cara hubungan kita, cara berkeluarga, makan, minum, berak, kecil, semua benar ni. Sebab apa sampai? Sebab Allah perwajibkan dia menyampaikan. Maka Rasul menyampaikan ke kita. Nampak lagi. Ada benda yang kita tak tahu lagi. Iaitu hak Rasul saja. Allah royak untuk dia Dia tak sampai sudah. Kalau dia menyapai walau sebutir pun, bercanggahlah dengan sifat amanah tadi. Kita baca. Sidik amanah. Amanah ni dia pegang sungguh. Bukan pati amanah. Sifat amanah. Mana faham sama? Ini mana orang ni? Nasa ni Raimah. Mau jangan marah aku dah. Aku tak kata apa dia. Sebut. Kalau duduk di mana dah tu tengok. Habis, kalau musuh ni Raimah. Dan dalil. Apa maksud dalil? Bukti. Kena awak mari bukti. Mana bukti dia? Mana bukti menikah? Kita pun cerak waktu ambil surat nikah. Jadilah, boleh lah. Okay. Tak percaya aku surat nikah, siapa boleh buat? Pula dah. Mana bukti dia? Ni dia, ambil dah. Tak percaya. Nampak? Bini aku. Bini siapa boleh mengaku? Pula dah. Mana bukti dia? Anak kata ni memang abah saya. Kami tak percaya juga. Nampak lagi? Kalau ni senang cari orang lain. Cari Tok Imam. Tok Imam tu memang kami. Dia memang menikah lah. Akak nikah dengan saya. Ni dia saksi dia. Lekat kemah. Jadi anak bini pun buat tidak sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang ni boleh berlaku. Pak saya tu ada lelaki orang mari naik motor. EX5. Bini laki ni sebaya saya. Anak seorang kecil. Hak Tina ni, kecil ni, sebaya anak saya. Tapi dia ingat bini dia. Jadi, duduk dia tu kerja menebah pada lah orang kampung tu. Dah mari daripada mana saya tak tahu. Orang tak tahu, orang tak tahu. Ni EX5. Dia mau tengok anak kan? Tak, bini saya. Jadi jawab masjid pun nampak pelik. Saya dua pergi nak minta surat. Jumpa tuan rumah beri dia kerja tu lah. Minta surat nikah. Dia bukti. Sebab nampak pelik dia. Takkan kau budak umur 18 nak kepada orang tua 50-an apa kita ni. Bunyi kata minta surat. Surat apa? Nikah tu pagi esok tak ada. Lepas tu dengar duduk tempat lain tak? Orang khabar yang kata pelari dengan adik ipar. Cinta tiga segi. Tak lagi ni, cinta tiga segi. Duduk tak lama lah. Satu baru ni lama saya ingat 7-8 tahun dah. Duduk mana kalau ni tu? Dia mata pelari baru kan. Saya tengok adik ipar dia buat lagi. Tahu mana awak naik motor ikut dah kerja kampung sikit. Boleh nak? Nak nikah macam nak kok tak cerai. Luar. Putus tak bisa disambung, kusuk tak terhurai. Ini soal hati tak payah. Hati dan perasaan. Sebab tu Islam buat. Kak ipar, abang ipar dia ada hak dia. Jangan kira abang belakang tak. Abang kandung lain, abang ipar lain. Ni tubik maning duk ketang depan abang ipar jadi gitu. Dia abang ipar, hei jangan abang ipar ni orang panggil haram sementara.
Haram juga sebab tak boleh ambil satu perdu dalam waktu yang sama. Tapi sementara je bang. Ni dah abang kami jangan. Naik mutungnya abang ipar. Jangan. Kawan tua-tua kata kucing dengan lauk jangan kipas. Kucing ni yang depan kita ni. Apa tak ada. Ingatlah ni. Melapak mertua pun kena tengok kata. Abang ipar dah hak dia. Janganlah. Ini menyakit jadi semua dalam masyarakat. Abang ipar, projek dua-dua, jatuh talak kau. Jangan cipasal lah. Orang betina ni tak boleh dia lemah. Dia lemah sangat. Orang jantan ni mengecek. Jahat. Kamu faham tak? Ni dok mak orang bebas main ikut abang mu pergi. Pergi jaga abang sak. Betul masuk asyik abang sak. Kau kena kerja luar. Jangan. Duduk dengan abang di rumah. Okay. Abang muka pecah pintu pun jangan. Orang jantan ni walau muka dia pecah rumah. Tapi lidah dia tu. Cuma jangan heran kadang-kadang. Jalan gini. Bini lawa yang mak. Aku pun nak. Saya biasa jumpa orang ni. Dia tu aku tahu mata tak mano. Dengan muka pecah kedai. Tapi mengorak belah dia. Ni dah cakap ni. Orang betina ni dia kata tengok muka dah cakap ayat. Sebab tu dia ikut negro Afrika banyak. Betul tak? Kerja saya tengok pengarah pegawai. Bercerita dengan negro kena tipu. Skema hidup ibu-ibu ikut atau tok laki pun ikut. Orang lawa. Melayu kita ikut pokok negro bebek tebak pun. Kan nak kata hina lah. Melayu berlama lagi. Betul tak? Ayah, orang panggil apa? Scammer, love scam, apa aku tak tahu dah. Tu baru tengok ayat dalam internet dia. Tak jumpa depan lagi. Sebab tu saya jaga-jaga lah orang jantan. Ya, sebab tu Islam buat hak. Abang ipar hak macam ni, aurat dia macam biasa juga. Enggak berketan baju depan abang ipar, abang ipar. Itu yang jadi masalah. Islam larang Islam larang. Ingat tu. Kita pegang tu ada hak dia badan dia. Ipar dua jaga. Dia ada hubungan haram sementara juga. Okey. Yang menikah tak tahu gagam celuk habis. Tu mulai. Gitu. Tengok deh. Saya kata mudah faham tak? Siapa kena nasihat? Dan dalil. Apa dalil? Bukti dia. Bukti yang menunjukkan bahawa tabligh bersifat menyampaikan mereka itu ialah kita menggunakan akal fikiran untuk mendapatkan dalil akli. Dalil akal kita. Dengan kita nazar tilik fikiran kita. Itu dia panggil dalil akli. Kalau dalil nakli ayat Quran. Nampak lagi? Inna arsalna kasyahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Itu ayat Quran. Nabi diperintahkan kamu menyampaikan barang yang menyeronokkan. Cerita bab syurga neraka. Itu kerja Japek. Dan berita menakutkan dosa pahala, dosa bab siksa. Jadi kerja Rasul adalah itu dalil apa? Dalil nakli ayat Quran. Bukti kata tugas Rasul menyampaikan. Hak ni dalil akli. Akal kita mukalah ni. Sebab tu akal ni termasuk satu syarat menuntut ilmu. Wayana, satu syarat mukalaf. Kalau tak ada akal, tak kira mukalaf. Orang gila. Balik dah, umur 30 dah. Nampak lagi? Tapi rumah dia ustaz dah mengajar sampai dakwah Islam. Telinga pun dengar. Mata pun nampak. Dia pula manusia. Tapi gila. Kena mengaji tak dia? Tak kena mengaji, tak cukup syarat mukalaf. Faham je tu. Tu mukalaf maksud dia. Jadi kita mukalaf ni fikir dengan akal. Tilik dengan akal. Pasal apa tilik fikir dengan akal? Nak mendapatkan hujah bukti bahawa para rasul bersifat tabligh tu. Iaitu jika mereka itu tidak bersifat tabligh. Ambil hak mustahil. Ambil tu bukannya nak ambil pegang. Nak ambil hujah. Nampak lagi? Apa dah?
lawan bagi mustahil, melawan bagi tabligh, menyembunyikan. Kalaulah Rasul itu tidak menyampaikan, makna dia menyembunyikan. Nah, yakni menyembunyikan barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan kepada makhluk. Apa lagi? Nescaya adalah mereka itu bersifat kitman. Apa makna kitman? Menyembunyikan. Kalau Rasul tu jenis sifat dia tak ada sifat menyampai, makna dia menyembunyi. Dia dua ya. Sampai lawannya menyembunyi. Kalau tak sampai menyembunyi. Tu akan fikir lagi tu. Maka menyembunyi barang yang disuruh mereka itu menyampaikan kepada makhluk. Jadi akal boleh terima tak? Dan ia itu menyembunyi tu mustahil atas mereka itu Rasul. Tak terima akal kita nak pegang kata Rasul ni jenis bersifat menyembunyi. Pasal apa? Kerana kita sudah mengetahui dengan beberapa perkara. Nampak lagi? Hak saya ayat tadi ni. Yang menyampai mereka itu kepada makhluk. Banyak tak perkara saya ayat tadi? Ibadat, munakah, muamalah. Yang kita dapat ni. Hukum hakam. Cara masuk masjid, cara masuk rumah, cara nak berak, cara mencakung, cara nak minum air, cara nak sembang dengan bini. Nampak lagi? Cara nak kecek duit laki. Banyak belakang. Nampak lagi? Banyak Nabi ajar belakang. Ada kadang-kadang dengan menyampaikan dengan perkataan. Dia panggil hadis qauli, hadis perkataan. Qala Nabi SAW. Ada dengan perbuatan Nabi tapi tak cakap. Nampak lagi? Nabi buat tu jadi hadis juga. Orang tengok Nabi buat. Pasal apa? Maka ulama apa ambil hukum di atas perbuatan Nabi tadi. Seperti Nabi semayang, maka Nabi keluar daripada semayang 4 rakaat, semayang zuhur ke semayang asar, apa ingat? Tengah-tengah semayang Nabi keluar dari semayang. Sahabat kata, kosar kan? Tak. Sahabat nama Zuliyadain yang mempunyai 2 tangan panjang. Itu perbuatan. Tangan dia panjang. Seolah dia kata, kosar kan semayang 4 rakaat. Zuhur ke asar saya tak ingat. Allah Allah. Semayang apa? Asar. Semayang asar. Dia keluar dia waktu. Adakah dia kosar? Nabi kata tak. Nabi masuk balik, Nabi sambung semayang. Nabi sujud sahwi. Nampak? Di situ nak hajar apa? Nak hajar kata sujud sahwi. Bukan sujud sawi. Sawi Jepun yang Maggi tu. Sahwi. Tu dia panggil hadis tak? Hadis perbuatan Nabi. Nabi tak cakap apa-apa. Di situ, patut pun. Bila kita lupa masuk balik. Sambung tu. Tak kena start, tak kebelai lah. Nampak lagi? Dengan kodar 6 patah perkataan. Tak panjang lah kodar jauh dia. Nampak lagi? Tu dia panggil masuk balik, sambung buat sujud sahwi. Tu dah peristiwa itulah. Dia panggil hadis secara perbuatan. Ada diam Nabi. Nabi duduk diam, tak kata apa. Cakap bodak. Apa bodak? Maka tu dia panggil hadis juga. Dia kira sebagai perbuatan Nabi juga yang dapat kita tunjuk. Nabi tunjuk dia tu. Maka Nabi menyampaikan juga. Menyampaikan cara diam. Nabi pergi ke kampung Sayyidina Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni takak bewak. Bewak dok bukan bewak riak ni. Bewak ni pokok nyon tak bukan kedarah dia tu. Tak kira semelih ke bewak jenuh ping. Bewak nu dia lidah tak cabang. Lagi. Dia lidah lembu. Saya biasa tengok panjang ni lah. Ada program expo dulu. Ada kawan dia jual minyak dok. Minyak dok ni minyak kopok leko lah. Minyak kopok leko. Kono main lajak main. Kereta baru atau pertong saga. Barang baru turun harga. Tak malah. Makan Maggi atas parau tu rugi belakang kira. Ayo kita tengok orang menegos yang sedap patung dia tu. Kita apa beri pun penuh. Apa lagi? Ini barang kalau ada gelang emas
Kalau ada harta kebun, kebun sawit, kebun musangking, duit hitam, IOI, tak berguna. Itu kan jual tu. Tak berguna. Kalau tak ada ni, dia pajak macam ni. Ni je. Ini barang. Dia tunjuk minyak dok lah. Botol RM50 lah. Aku tak beli. Dia kata aku beli. Lapis pakcik ni beli. Nak beli malu kok kan? Gitu, tengok kata dok lagi. Kalau kita beli dia mau kata tak ada apa. Jangan. Nak tunjuk orang jantan nak tunjuk ke mana. Padahal nak pusing sak pusing duk tengok. Jangan duk klik lagi. Takut kalau tutup kedai. Aduh lama. Tengok ni, tengok. Tu dia panggil minyak dok. Doa bewak, seekor bewak pasir tu. Bewak nak masuk bewak ni dia tidur dalam pasir. Dia bukan bewak tidur pokoknya. Jadi Khalid Awalik semelih seekor bewak. Lapar kulit. Lama lagi. Mek bewak duduk depan Nabi. Nabi tetamu mari kampung dia. Jadi dia tengok-tengok tu, Nabi tak kata apa tu dia. Panggang bewak semua, suar ke Nabi. Nabi kata, saya tak makan dia dah. Nabi kata, kampung saya kurang ada benda ni. Nabi tak kata haram. Di sinilah ulama kata bila diam Nabi hukumnya harus. Maka boleh makanlah bewak. Tapi Nabi tak lepas telang. Jadi tiap-tiap benda yang tak lepas telang bukan makna dia haram. Jadi Nabi meninggalkan tak buat sesuatu bukan maksudnya hukumnya haram. Ada kalanya harus. Maka terbitlah kaedah ulama, apa-apa yang tidak ada dalil yang haram hukumnya halal. Apa-apa yang tidak ada dalil halal hukumnya haram. Jadi gitu. Jadi kalau orang nak pakai kata Nabi tak tunjuk dalil itu hukumnya haram, pakai satu mazhab. Kita pakai pula mana yang tidak ada dalil yang mengharamkan halal. Senang. Ada Bangladesh dulu ni, panggil kerja Melaka. Kita beli udang papan. Udang papan lah. Di Melaka banyak lebih sepatai yang beli beli. Yang makan weh, haram jadah. Kami makan boleh. Sebab kita tidak ada dalil mengharamkan halal. Dia mau pegang, tidak ada dalil kata halal haram, ikut umum. Bukan semua Nabi goyak. Ada kalanya Nabi tak lepas telang saja. Macam bewak dok tadi. Bukan makna dia haram. Maka Khalid makan, hukumnya halal. Sebab sifat Rasul kalau haram dia kena kata. Tidak sidang sifat amanah. Tapi dia tak kata apa. Disitulah ulama hukum sebab tu. Islam di luar. Kita tak. Nabi tak buat bid'ah. Bid'ah adalah sesat. Sesat masuk neraka. Mu ingat neraka hak pak belakang. Mapuh belah tu. Dia ada kaedah dia. Yang Nabi larang. Yang Nabi tak buat. Bukan dia. Yang Nabi larang. Iyalah jangan main judi. Jangan berarak. Jangan berzina. Hak tu Nabi larang. Hak Nabi tak buat. Banyak lah. Seperti binatang dalam laut. Nabi sebut belakang kan. Nabi kata ikan boleh makan. Semua bangkai tak boleh makan. Kecuali ikan dan belalang. Jangan nak tanya pula ikan termenung ni. Ikan. Di situ ulama hurai pula. Dalam ikan tu pun ada tak boleh makan. Seperti ikan buntal. Meracung. Nabi nak surat semua tu. Di situ orang faham sendirilah. Sebab ambil kaedah pula benda mendoratkan. Tak boleh makan. Ulama lah orang. Sebab tu tak boleh tinggal ulama. Tidak nak faham macam mana kan? Tu dia tuan-tuan. Jangan duk ikut puak ni. Puak ni hak mana Nabi tahu? Tak boleh. Jangan jerit itu. Selok kera kita. Tak boleh buat lama. Baca Yasin Nabi kata. Malam Jumaat baca suratul Kahfi. Nama lagi. Ada Nabi larang. Naklah kamu baca surah Kahfi. Maka kalau baca surah lain pada Kahfi, haram. Dan Nabi kata, bacalah surah Kahfi pada malam Jumaat. Jadi kita baca surah Yasin. Betul tak? Salah kan? Dah. Dah. Tiap Nabi tinggal bukan maknanya haram. Afdalnya baca Yasin. Tapi kita ada hujah kita pula. Nabi kata, tiap-tiap sesuatu itu ada hati. Dan hati bagi Quran suratul Yasin. Sayyidul ayat yaumul Jumaah.
Seafdal-afdal hari Jumaat. Satu hadis lagi. Afdalnya, kelebihan dalam banyak-banyak hari seminggu tu, yang paling tinggi ketua sekali Jumaat. Maka dalam banyak-banyak ayat Quran, hatinya adalah Yasin. Pelaga dua ni buat baca Yasin malam Jumaat molek lah. Tok laki pun syarah. Bini pula engineer, pelaga dua. Tu biar anak jadi. Ni apa ikrak pun tak lepas. Mak pun periksa dapat 36, 37, 13, nikah dua. Anak tu dia makna dia macam tu lah. Dengan afdalnya malam Jumaat, dengan hebatnya surah Yasin, dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW, kita baca malam Jumaat ni, hari Jumaat pula Nabi kata, ada satu waktu yang kita tak tahu mana, yang Allah makbul doa. Dengan sebab tu kita baca malam Jumaat dengan surah Yasin tu. Mari hari ni, Nabi tak sebut pun surah Yasin. Maka siapa-siapa baca surah Yasin, bid'ah. Bid'ah masuk neraka. Malaikat tanya sebab masuk neraka. Cari surah Yasin malam Jumaat. Mampu terkekeng melalui mengaji. Teruk juga gitu kita. Mu faham macam tu teruk kita. Habis masuk neraka. Jangan reti lah. Agama bukan macam tu cara. Kena mengaji bimo dah. Tengok kita. Kalau musannaf rahimahullah. Sikit lagi dah. Gitu. Ustaz Kibi saya belah pagi sikit dah. Dia sejuk enjin sikit. Tidak saya 10.30 ni kok kena main pagi ni. Tengok. Saya tak ada kawan ajak Bami mari. Kalau sok-sok tanya Bami, tak apa. Bami ni orang lama ikut saya ni. Dia kalau ikut kita ni, Bami ni tak boleh. Duk dengar saya hari-hari pun start daripada saya naik wira dulu ni. Sama tu semak lagi saya tu. Bami pun tak ada dia belah ni lagi. Kami dua orang ni kalau lalu tu orang Pinang mesti tengoknya. Sama saya muda lagi tu. Kereta saya pula kalau dia bunyi kereta wira 1.3. Nampak lagi. Gang bunyi. Abu besok habis minyak kok jalan banyak botol duit tak ada. Ikut dan kami zaman tu lagi. Kalau ikut baca kitab ni tak sudah goyak 10 kali Malah ni harap Bami mesti tolong sat. Jah tak boleh mari. Jah ada urusan nak kena harta apa tua gitu. Pergi klinik sat. Nak seorang lagi orang adik dia tu. Tu saya kata ke dia, tu dia lah saya kata sepatutnya seorang jaga rumah. Nampaklah seorang teman mengajar. Tolok sembang lah dia dah. Saya nak pergi mudah demo ya, betul tak? Kata-kata saya tunggu ukur 4.30 pagi. Bakit lah 4.30 pagi. Dia kena bakit baca semua. Saya kata dia lah tu. Tak? Kalau tidak duduk di rumah jaga anak setengah, ikut saya pergi mengajar setengah. Saya hari Khamis 2 minggu duduk. 4.30 bakit lah. Pukul 4.50 tolak lagi ni. Berapik ke batu. Tunggu bagasi pula. Pahala bagasi terus Syafiq. 3 tempat. Klik pula ambil anak pula. Kan mudah kalau 3. Seorang jaga rumah, seorang ikut saya, seorang ambil anak. Senang je. Hal ni jangan rakan pergi kat jahat. Mampu. Sama potong ni harta aku pegang tapi ya. Tak kena saya mampu. Saya sembang yang belakang. Pangkam kan ni. Sebenarnya saya tak takut bini saya menakutkan saya. Nampak tak kita kalau musonai rahimahullah. Jangan duk potong mi tak tahu kan. Tengok. Maka jika menjembunyi mereka itu, nescaya kita semua ini tidak mengetahui suatu apa-apa. Itu dalil dia. Hak tadi saya lah. Kalau lah rasul-rasul jadi sembunyi, nak tahu macam mana cara semayang. Cara batas semayang macam mana. Cara mi'is semayang macam mana. Cara nak basuh, nak mandi wajib tak tahu. Tahu tak? Di mana kita tahu? Kerana rasul royak. Disambung oleh sahabat. Ada yang dihurai oleh ulama. Ada dihuraikan hadis Nabi oleh sahabat. Setengah kata gini, setengah kata ini. Tu khilaf. Mari sahabat pula, orang ulama pula hurai lagi. Ikut keadaan zaman hari ni. Air macam-macam jenis. Air klorin tak klorin. Zaman Nabi bukan ada klorin. Dah sahabat nak hurai klorin ni mana?
Maka kena pandai ulama. Ulama pula hurai. Klorin hukum dia apa? Klorin tu. Ayat-ayat. Yang ada klorin. Kau nak royak Nabi buka hadis nak cari dia mana? Klorin. Taubat tak jumpa. Nabi royak mutlak. Tahu lagi. Jadi zaman sahabat ada tak? Tak ada. Zaman Imam Malik tak ada. Klorin. Klorin. Yang bubuk ubat tu. Maka ulama lah hurai klorin hukum dia macam mana. Sebab tu kita tak boleh putus dengan ulama. Rasul, sahabat, para imam-imam sambung. Ulama ini pun hurai juga. Hukum. Jadi kalau kita tinggal ulama, sesat kita tuan-tuan. Demolah tu hurai. Kena gerti nah. Tak boleh tinggal ulama kali-kali. Tengok. Nescaya kita semua ini tidak dapat mengetahui satu apapun. Cara mani wajib dia aja. Nak mani wajib, kena bercakap. Kalau tak bercakap, sebab apa? Ulama Hurairah lagi tak datang. Kerana perkara yang timbul waktu bercangkung itu perkara yang wajib sampai pada air. Air sampai. Jadi perempuan ni, kalau dia dah mandi wajib, dia kena bercangkung. Kerana apa-apa yang timbul waktu bercangkung itulah wajib sampai air. Setengah orang betina hak jenis pungu 10 tinyo tak lemak dah. Fosil. Tak sungguh ada orang bergelipak tu banyak sangat. Orang jatang, orang laki-laki lain. Kalau perut borel tu handsome baru. Dia memang kata romantik orang perut borel ni. Ada lipat-lipat sini biasalah orang jatang ni biasa. Orang betina aku lipat-lipat ni korang sikit. Nampak dia tak ada lah perut gelebeh bila. Buat tangga pula pijak kaki pula buahnya. Jadi kalau mandi sampai tak? Tak masuk habis. Lekok-lekok dia. Jadi kawasan sebab tu ulama buat hukum kawasan yang wajib kena air iaitu ketika bercangkung. Sebab banyak tempat yang tertutup dari kawasan kena air. Maka ulama royak tak? Royak lah. Purawi kita ambil di mana? Ambil di Rasulullah royak lah. Nabi royak mana? Ambil di mana? Sebab Nabi ada isteri. Maka setengah orang mengajikan isteri Nabi, Aisyah. Apalah hukum hakam. Sebab tu dia turun Rasul ini jenis manusia. Kenapa? Nak hajar kita mudah. Tengok ni tak? Al-Musannif rahimahullah. Akan melawak lagi. Tak saya kata tu betul lah. Ada sungguh ini tu. Tengok. Dia mata tak boleh mengajar memang macam tu pun. Saya bukan tok guru. Tok guru tak bolehlah sebut itu. Lagi? Sebab kita ada kelasnya macam. Ada guru diploma, ada guru SRP, ada guru SPA, ada guru ijazah, ada guru master, ada guru PhD. Macam ustaz awal tu, guru PhD tu. Saya guru SRP. Jadi pelajar saya pun kodak SRP ya. Kalau pelajar saya hak PhD, jangan duk mari mengaji dengan saya. Dia mengaji dengan dia mana. Tak. Jadi kalau mau berasa umur dah naik SPA, cari guru SPA. Kalau mau nak duk mengaji SRP, dia tu dia kata tu. Dia kena goyak yang tahap pertama tu. Jadi kalau yang tahap pertama tak boleh duk malu-malu. Karena tak reti. Jadi saya pun goyak cara sebab saya guru SRP. Kelulusan saya pun sekat SRP saja. Siap raga parang. Lagi pula menyembunyikan barang yang disuruh menyampaikan itu haram. Apa lagi? Sembunyi benda yang disuruh itu diharam, dilarang oleh Allah Ta'ala. Nabi pun larang. Maka tak boleh terima Rasul itu menyembunyi. Lagi dikutuk akan dia. Penyembunyi itu. Tak boleh. Begitu juga untuk guru. Kena royak betul. Jangan jaga kedudukan. Aku nak cerita benda ni haram. Tapi nak cerita saya takut orang marah. Tuhan marah ke orang marah? Kalau aku sebut ini, sok sekali dia mau kata apa pula? Orang pakat lari pula. Benda hukum kena kata yang haram, kena kata haram. Yang fasik, kena kata fasik. Yang kafir, kena kata kafir. Tengok koda kita lah. Kena kata. Sebab apa? Sebab kita lepas di hari akhirat esok. Mau cerita lagi, aku cerita dah. Dia tak kerti juga ikut demo. Oh ya dah. Hak kafir jadi kafir. Hak fasik jadi fasik. Munafik jadi munafik. Baru lepas tanggungjawab kita dengan Allah. Tengok.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katimul ilmi mal'un. Nabi kata. Apa maksud? Bermula yang menyembunyi ilmu itu dilaknatkan. Ya. Jangan tusuk ilmu. Kalau belah kampung panggil tusuk. Tusuk tu menyembunyilah. Kami kampung panggil menusuk. Menyusuk ni bukan mengurang, menusuk, menyembunyi. Mu jangan tusuk duit. Mu jangan menyembunyi duit lah. Dalam kitab lah. Dia panggil menyusuk. Kalau begitu, kesimpulannya. Kejaklah di hati kita setelah kita berbahas tadi. Dengan fikiran kita. Bukti-bukti yang kita tunjuk tadi. Dengan menunjukkan kita dapat segala benda yang datang ini. Menunjuk pada Rasul itu. Menyampai. Macam tu saja. Bahawa Rasul-Rasul itu bersifat tabligh. Jenis menyampaikan. Dia mau menyampaikan. Artinya menyampaikan. Tidak menyembunyi sekali-kali walau satu huruf. Sembunyi. Rasulullah habis ke kita. Nampak lagi. Jumanya kita hari ni ulama ni buat kitab pula ambil. Semua duduk di Rasul belakang. Nampak lagi. Bila berkembang ilmu Islam ni, Allah tarik ilmu sikit lah. Maka tak boleh duduk di seorang dah. Kawan ni dapat 20 ilmu, kawan ni 10, kawan ni 5, kawan ni 6, kawan ni 7. Maka timbullah banyak ilmu untuk guru ni untuk guru tauhid, ilmu fiqh, ni untuk guru tafsir, guru asyik-asyik. Padahal semua tu duduk di Nabi belakang. Yang balai tak boleh duduk seorang, tak ada lah. Syekh Ahmad ni, ilmu dia 48 ilmu. Pengarang kitab Faridatul Far'i. 48 saja. Anak murid dia Tok Kenali. Mengaji dengan dia dapat 25. Kalau Tok Kenali 25, kita tak tahu 5 ke 2 ke 1. 0.001. Itu Tok Guru Wali Allah. Tok Kenali. Anak murid Syekh Ahmad. Ada riwayat cerita kisah bila Syekh Ahmad ni, orang sebutlah kitab, orang sebut ni, termasuk ulama Nusantara ni, bila gelar dapat Al-Alamah. Al-Alamah ni tersanya alim. Jadi, orang kata Syekh Azhar waktu tu, nak jemput dia untuk tanya soalan. Syekh Azhar. Syekh Azhar bukannya Syekh ni. Syekh Azhar. Semua kemah-kemah sebab Arab belakang. Nak tanya soalan. Sebab orang sebut dia sebagai Al-Alamah, tersanya alim. Dia mau pun jemput pergi dia. Dia pun nak pergi, dia ajak Tok Kenali. Dia ajak Tok Kenali ni, dia kata kita pemilik orang Arab. Mu pakai jubah aku pegang kasut mu. Gitu. Jadi, hak jadi anak murid, Tok Guru. Hak jadi Tok Guru, anak murid. Pakai jubah sekarang. Tok Kenali dia pakai jubah. Naik dah orang Arab mari nampak Tok Guru besar, dia mau sambut buat petah. Segala syekh duduk depan belakang tanya soalan. Ya, yang Tok Guru Syekh Ahmad ni pegang kasut Tok Kenali lah. Jadi macam pengiring. Kalau saya dengan Bami. Kau ambil Bami duduk sini, saya duduk situ. Pegang kasut gitu. Dia mau tanya soalan. Tanya soalan pertama Tok Kenali apa? Tanya soalan tu. Dia kata soalan tu padang anak murid saya jawab. Hak tu mudah sangat. Tok Kenali sambil pegang kasut jawab. Perang. Dia mau tanya lagi, Tok Kenali jawab belakang lah. Tok Kenali duduk sini lah. Syekh Ahmad jawab. Dia mau kata, dengar habis bahas tu. Tok Kenali kata mula-mula tu aku faham lagi. Berbahasa tu. Lama-lama aku tak tahu dah nak apa. Terbaik daripada ilmu dia tak tahu dah. Mana buat kena? Aling tak aling tu. Lepas tu orang Arab tengok-tengok kan dia mau tak serbu dia tu hak jawab soalan tu. Serbu hak atas je lah. Kalau anak murid kata tu hak atas je kan. Dia mau hakik Tok Kenali ya. Padahal Tok Guru bunyi je. Tok Guru dah. Ni nak ayat tak aling. Tu pun dapat 25 ilmu. 25 ilmu tu kisah pengarang kitab Faridatul Far'i sebab 20 tu. Syekh Ahmad dia lah aling suruh. Deh. Habis gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam huraya yang keempat sifat Rasul fatona.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.